Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yuqarribuna ilaika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yusma' amma ba'. Alhamdulillah kita diberi kesempatan nikmat dan rezeki daripada Allah Azza wa Jalla untuk kita sama-sama bertemu semula dalam membaca dan sama-sama membedah Nazam Az-Zubat karangan Al-Imam Ibnu Raslan rahimahullahu ta'ala. Yang mana nazam ini membicarakan tentang fiqh mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan kita berhenti minggu lepas pada kata-kata pengarang kita tentang al-qullatain. Wa huwa biduni al-qullatain wala bima'in mutlaqin hallathu 'ain najasatin wa huwa biduni al-qullatain. Dan tidak sah bersuci dengan air mutlak yang kejatuhan benda najis sedang ia di bawah ataupun kurang dari 2 qullah. Kita telah bahaskan panjang lebar minggu lepas apa dia 2 qullah itu dan bagaimana Imam Asy-Syafi'i mendapat kiraan atau takdir bagi 2 qullahnya. Maka minggu ini kita akan masuk pada rangkap 83 ataupun 82 mengikut yang terjemahan ini. Di mana Al-Imam Ibn Raslan berkata wastathni maitan damuhu lam yasili aw la yura bit-tarfi lamma yahsuli. Dan kecualikanlah dari benda-benda najis itu bangkai yang darahnya tidak mengalir dan najis yang tak terlihat dengan pandangan mata normal ketika terjadi najis itu. Jadi pada rangkap yang ke-82 ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Imam Ibn Raslan nak membincangkan tentang konsep yang dipanggil dalam ilmu fiqh sebagai najis yang dimaafkan. Najis yang dimaafkan. An-najasat al-ma'fu anha. Di mana kita perlu tahu tuan-tuan dan puan-puan yang melihat di rumah, rahimakumullah, bahawa di sana ada kategori yang kita panggil sebagai najis yang dimaafkan. Kita ada najis yang tak dimaafkan dan kita ada najis yang dimaafkan. Apa maksud najis yang dimaafkan? Maksudnya dia satu perkara yang kekal sebagai najis. Hanya sahaja ianya dimaafkan oleh syarak dari sudut dia tak memberi kesan. Dalam konteks yang kita nak bicarakan hari ini, kita nak bicara tentang najis yang dimaafkan apabila ia terjatuh ataupun bertemu dengan air. Najis yang dimaafkan apabila ia terjatuh ataupun bertemu dengan air. Maksudnya, jika dua najis ini terjatuh di dalam air, bertemu dengan air, maka ianya dimaafkan dengan maksud air tersebut tidak berubah. Air tersebut tidak terkesan dan tidak menjadi air yang mutanajjis. Okey. Jadi kata Al-Imam Ibn Raslan wastathni maitan damuhu lam yasili. Pertama sekali kita kecualikanlah bangkai yang darahnya tidak mengalir. Jadi gambaran masalahnya tuan-tuan dan puan-puan, kita panggil suratul masalah. Suratul masalah dia apa? Suratul masalah dia adalah jika kita ada air, contoh kita ada bekas air, jatuh di dalamnya binatang yang bangkainya tidak mempunyai darah yang mengalir.
Sebagai contoh, lalat. Okey. Cuma tuan-tuan dan puan-puan sebelum nak faham benda ni, tuan-tuan dan puan-puan kena faham kaedah dia dengan baiklah. Apa kaedah dia? Jadi saya nak tuan-tuan dan puan-puan tulis. Okey, kaedah ni. Tulis bahawa semua binatang, okey, ataupun Ana tulis sikitlah dekat office ni. Ana tulis. Sekejap Okey. Okay, Ana tulis. Untuk tuan-tuan dan puan-puan juga nampak lah. Dia bagi besar. Semua binatang adalah suci ketika ia hidup. Kecuali anjing, khinzir dan yang dikacukkan dengan keduanya atau salah satu darinya. Jadi ini kaedah penting. Ini kaedah penting kalau tuan-tuan dan puan-puan nampak. Semua binatang adalah suci ketika ia hidup kecuali anjing, khinzir dan yang dikacukkan dengan keduanya atau salah satu darinya. Ini kaedah yang besar dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Okay? Dengan maksud apa? Ketika hidup, unta suci. Ketika hidup, harimau suci. Gajah suci. Termasuk juga ketika hidup, lalat pun suci. Lalat juga suci. Ini kita bicarakan hukum asalnya, iaitu hukum asalnya semua binatang ketika hidup adalah suci. Sehinggalah kita dapati memang terdapat najis pada dia. Jika tidak terdapat najis pada dia, hukum asalnya semua binatang ketika hidup adalah suci. Jadi tuan-tuan dan puan-puan bayangkan seekor lalat. Lalat ini apa hukumnya? Hukumnya suci ketika hidup. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian tengah solat, tiba-tiba ada lalat datang hinggap. Hinggap dekat baju tuan-tuan dan puan-puan, hinggap dekat tudung, hinggap dekat telekung, hinggap dekat kain. Adakah solat tuan-tuan dan puan-puan yang di rumah itu batal ataupun tidak? Jawapannya tidak batal. Kerana hukum asalnya semua binatang adalah suci, termasuk lalat. Walaupun lalat ini kita kata binatang yang tak halal dimakan. Ataupun bangkai yang darahnya tidak mengalir. Okey, tapi ketika hidup dia suci. Suci dengan maksud bukan boleh dimakan, tapi suci dengan maksud ianya bukan najis. Ianya bukan najis. Setelah tuan-tuan dan puan-puan dah faham maklumat ni, kata Al-Imam Ibn Ruslan tadi, kecualikanlah dari benda najis itu bangkai yang darahnya tidak mengalir kalau dia masuk dalam air. Jadi kalau kita takdirkan tuan-tuan dan puan-puan, kita bayangkan, okey, kita ada secawan air, kan? Jatuh pada cawan air yang kita nak minum, air kosong contohnya, jatuh pada dia seekor lalat. Kan? Jika lalat tu hidup dan masih hidup, kemudian kita keluarkan, apa hukumnya? Air tersebut kekal suci. Dan menyucikan. Kita boleh guna untuk wuduk dan mandi wajib hatta. Kita boleh guna untuk wuduk dan mandi wajib hatta. Jika dia masih hidup. Tuan-tuan dan puan-puan kena beri perhatian setiap perkara yang Ana sebutkan ni dengan pengecualian dia. Penting. Dalam ilmu fiqh dia penting dengan pengecualian ni. Jika lalat tu jatuh dan dia kekal hidup dan kita keluarkan dia dalam keadaan dia hidup, air itu kekal suci dan menyucikan. Jika dia mati dalam tu macam mana? Okey, kalau dia mati, ini yang jadi muskilah. Sebab kalau lalat mati, dia menjadi apa tuan-tuan dan puan? Lalat bila mati, dia menjadi bangkai.
Dan bangkai ini hampir disepakati ataupun kita boleh kata sepakat ulama bahawa ianya najis. Ianya najis. Apabila Allah Azza wa Jalla berfirman hurrimat alaikumul maitah, diharamkan kepada kamu bangkai, para ulama dalam mazhab Syafi'i kita memberikan sebab bahawa bangkai itu perkara yang najis. Maka diharamkan kita untuk memakannya. Jadi kalau lalat landing mati, kan ada lalat mati, dia jatuh, jatuh masuk dalam air kita. Dia jatuh pun dia mati dalam air tu. Mungkin kerana suhu air kita yang terlalu tinggi. Mungkin kerana dia lama sangat jatuh dalam air, kita tak perasan sampai dia mati. Apa jadi? Jadi kalau kita dah sebut tadi, bangkai ni najis. Bangkai adalah najis. Dan kata ulama dalam mazhab kita juga tuan-tuan dan puan, najis dengan keseluruhan juzuk badan dia. Setiap bahagian badan dia najis sekali dengan dia. Okay? Maka air yang jatuh padanya lalat, seekor lalat, air tersebut akan menjadi air yang mutanajis. Apatah lagi ataupun terutamanya apabila air tersebut kurang daripada 2 kullah ataupun 2 kullah. Betul tak? Air tersebut akan jadi najis. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan ada baldi atau besen besar pun, okey, dalamnya mungkin ada 30 liter, 50 liter air. Kalau jatuh seekor lalat dia mati dalam tu, kaedah asalnya seluruh air tu tak boleh pakai. Dia bukan suci dan menyucikan. Nak guna untuk wuduk tak boleh, nak guna untuk mandi wajib tak boleh. Walaupun tak ada perubahan apa-apa. Tak berubah bau, rasa dan warna. Itu kaedah asal dia. Tetapi ulama dalam mazhab kita sebut diberikan pengecualian. Okey, diberikan pengecualian. Apa dia? Untuk binatang-binatang yang bangkai-bangkai yang darahnya tidak mengalir seperti lalat. Jadi kalau kita bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, lalat yang jatuh tu, dia bukanlah mempunyai darah yang mengalir. Apa maksudnya? Maksudnya ulama kita kata kalau dipotong kakinya, bukan kita nak potong, ini kalau diandaikan lah. Kalau kita potong kaki dia, tak ada darah langsung ataupun darah yang ada tu sikit sangat. Dia bukan darah yang mengalir. Okey? Dia bukan darah yang mengalir. Jadi binatang-binatang yang sebegini, tuan-tuan dan puan-puan boleh klasifikasikan macam lalat ni macam nyamuk, okey, macam semut, macam lalat, okey, mungkin lebah. Jika dia tak ada darah yang mengalir, kalau dia landing masuk dalam bekas air kita, dia mati, dia tak menajiskan. Kerana dia najis yang dimaafkan. Lalat ataupun apa sahaja binatang yang macam lalat, yang tidak mengalir darahnya, okey, saiznya pun lebih kurang. Kalau dia jatuh dalam air, maka dia menjadi najis yang dimaafkan. Kalau dia dah matilah, dia jadi bangkai, dia menjadi najis yang dimaafkan. Dia tidak akan mengotorkan air tersebut. Dia tidak akan mengotorkan air tersebut. Apa dalilnya? Dalilnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian adalah hadis Nabi SAW yang sahih. Okay? Ada dalam Sahih Al-Bukhari. Yang mana Nabi SAW pernah menyebutkan, "Idza waqa'a adh-dhubabu fi ina'i ahadikum falyaghmis." Jika jatuh seekor lalat di dalam bekas salah seorang daripada kamu, maka kamu tenggelamkanlah dia. Tenggelamkan lalat itu. Kenapa tenggelamkan lalat itu? Kerana di sebelah sayapnya ada racun, di sayapnya yang lain ada penawar. Okey. Sebelah sayapnya ada racun, sebelah sayapnya lagi ada penawar. Kemudian Nabi SAW sebut liyanzi'hu, thumma liyanzi'hu. Kemudian dia buang lalat tu dan dia boleh minum. Nabi SAW sebut fa inna fi ahadi janahaihi shifa wa fil akhari da. Pada salah satu sayapnya ada penawar, pada sayapnya yang lain ada penyakit.
Thumma liyanzi'hu, kemudian dia buang lalat tu. Dan maksud Nabi SAW buang lalat tu, maksudnya air tu kemudiannya boleh digunakan, tidak menjadi najis. Bahkan Nabi SAW yang suruh untuk ditenggelamkan lalat tu. Kalau ianya najis, jika dia jadi bangkai ianya najis, nescaya Nabi SAW akan suruh sahabat buang secepat mungkin. Dan tak ada keperluan untuk tenggelamkan dia, bahkan buang secepat mungkin. Okey. Kalaulah ia najis yang memberi kesan terhadap air. Tapi kerana ia tidak memberi kesan terhadap air, itu yang Nabi SAW suruh tenggelamkan lagi. Dan mengizinkan para sahabat untuk menggunakan air itu untuk minum dan sebagainya. Jadi berdasarkan hadis yang sahih ini, ulama di dalam mazhab kita mengistinbatkan bahawa binatang yang seumpama dengan lalat apabila dia jatuh dalam air, dia akan menjadi najis yang dimaafkan. Okey. So itu bahagian pertama. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan jelas. Yang kedua, aula yura bit-tarfi lamma yahsuli. Najis yang kedua yang dimaafkan ini ialah najis yang kita kata tidak dapat dilihat dengan pandangan mata kasar. At-tarf ni maksudnya pandangan mata, tuan-tuan. Dan ulama kita menyebutkan tarf dekat sini, bil-tarf ni maksudnya bil basar al-mu'tadil, dengan penglihatan seseorang yang normal. Maksudnya dia ni bukan orang yang matanya terlalu tajam dan bukanlah orang yang matanya terlalu rabun. Okey, dia normal. Jika orang yang penglihatannya normal ini, dia tak nampak najis tersebut, tapi dia tahu najis tersebut ada, dan najis tersebut masuk dalam air, maka air tersebut tidak menjadi air mutanajis. Ia menjadi najis yang dimaaf. Najis tadi akan menjadi najis yang dimaafkan. Okey. Menjadi najis yang dimaafkan. Contohnya apa? Contohnya ulama kita menyebutkan, jika kita nampak ada bekas air, di tepinya katakanlah ada budak kencing. Tapi bukan ke dalam bekas air tu, dekat tepi dia. Kita tak nampak ada najis, tapi kita ada sangkaan kuat bahawa percikan, artinya percikan air kencing yang budak tu kencing dekat tepi bekas tadi akan termasuk dalam bekas. Walaupun kita tak nampak, tapi kita andaikan ada lah, kita anggarkan ada sebab dia tak jauh. Ataupun kita nampak seekor lalat, dia baru saja hinggap di atas perkara yang najis, di atas bangkai contohnya. Kita nampak ada lalat tu dia landing kat bangkai. Lepas dia landing kat bangkai, dia landing kat dalam air pula. Faham tak? Lalat tu dia landing kat bangkai, lepas dia landing kat bangkai, dia landing dalam air. Ada najis tak? Confirm ada najis sebab bangkai bernajis. Bangkai najis kita dah sebut tadi kan. Cuma perbahasan dia sekarang, najis yang tadi yang ada dekat kaki lalat yang dibawa tu tak mampu dilihat pun oleh mata yang kasar. Maka ia najis yang dimaafkan. Maafkan. Okey, jadi itu kedua bentuk permasalahan dia, suratul masalah dia. Okey, seterusnya kata al-Imam Ibn Ruslan rahimahullah. Au qullataini birrutayl ar-ramli fawqa 80 qariba ritli. Au qullataini bid-dimashqiyah 8 artalin atat ba'da 100. Jadi pada rangkap ke-83 dan 84 ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dia rangkap yang kita cakap nak menerangkan kepada kita tentang hakikat dua qullah mengikut kiraan ukuran yang ada pada zaman beliau, pada zaman Imam Ibn Ruslan rahimahullah. Okey, yang ada pada zaman Imam Ibn Ruslan rahimahullah. Maksudnya bukanlah kiraan ataupun standard yang kita cakap moden dipakai zaman sekarang lah. Tapi kiraan yang masyhur yang dipakai pada ulama-ulama zaman beliau. Jadi kata beliau, atau
dua kullah dengan ukuran ritel dari kota Ramlah. Ramlah ni kota di Syam, jika anda tak silap di Palestin. Dan kenapa Imam Ibn Ruslan sebutkan tentang ukuran yang dipakai penduduk kota Ramlah? Sebab Imam Ibn Ruslan ni daripada kota tersebut. Jadi nisbah beliau adalah Ar-Ramli. Ar-Ramli. Sama macam ulama-ulama lain dalam mazhab kita, seperti Al-Imam Syihabuddin dengan Syamsuddin Ar-Ramli. Okay, nisbah kepada kota Ramlah di Syam, di Palestin. Jadi menurut orang di kota Ramlah ini, ukuran untuk air 2 kolah itu apa? Sekitar 81 ritel. Ahad wa thamanina ritlan. Okey. Ahad wa thamanina ritlan. 81 ritel. Moden ni macam mana? Moden ni yang macam mana sebutlah. Lebih kurang 190 liter ke atas. Takriban, lebih kurang. Au qullataini bid-dimashqiyah thamanu artalin atat ba'da miyah. Okey. Thamanu artalin atat ba'da miyah, iaitu kalau kita bincang tentang ritel, ukuran yang dipakai oleh penduduk Dimashq di Syria. Dimashq ni di Syria. Nescaya 2 kolah ini sama dengan 108 ritel Dimashqi. 108 ritel Dimashqi. Sama nu artalin 8 ritel atat ba'da miyah selepas 100. Maksudnya 108 lah. Okey. Selesai. Dia maklumat tambahan lah. Okey, yang bermanfaat dari sudut sejarahnya. Kemudian kita masuk rangkaian seterusnya. Kata Imam Ibn Ruslan, wan najasul waqi'u qad ghayyarahu wa ikhtira fi mushammasin la yukrahu. Apa terjemahannya? Dan apabila najis yang jatuh sungguh telah merubah air, maka hukum air tersebut najis, dan dipilih oleh sebahagian ulama bahawa air yang terpapar sinar matahari, air musyammas, tidak dimakruh, tidak makruh dipakai untuk bersuci. Itu rangkaian ke-85. Wan najasul waqi'u qad ghayyarahu wa ikhtira fi musyammasil la yukrahu. Ijma' ulama, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmat Allah sekalian, ulama ijma' bahawa jika najis tu jatuh dalam air dan dia mengubah salah satu daripada sifat dia, bau, warna dan rasa, air tersebut najis. Ijma' ulama. Okey, kalau dia berubah sifat, najis tu berubah sifat, mengubahkan sifat, dia najis. Air tu menjadi mutanajis. Jika najis tu mengubah salah satu daripada sifat air tadi, walaupun salah satu, bukan ketiga-tiga sifat, air itu menjadi najis menurut kesepakatan ulama muslimin kesemuanya. Okay, tak ada seorang pun yang khilaf. Okay, jelasnya yang tu, itu maklumat asas lah sebenarnya. Kemudian wakhtira fi musyammasil la yukrahu. Ikhtira ni maksudnya dipilih. Okay, ikhtira ni maksudnya dipilih, dia fa'il mabni lil majhul. Asalnya ikhtara, ikhtira. Ikhtira ni dia mabni lil majhul. Okay, dan disebut oleh Imam Ibn Malik, kita boleh bacanya dengan 3 bacaan. Ukhtura, ikhtira ataupun ukhtuira. Ukhtuira, okey. Maksud ikhtira ni dipilih oleh sebahagian ulama bahawa air musyammas tidak makruh dipakai untuk bersuci. Apa dia air musyammas pun kita telah terangkan. Air musyammas adalah air yang dipanaskan dengan matahari, di bawah sinar matahari. Okey, tuan-tuan dan puan-puan kena faham dulu. Apa dia air musyammas? Kena apa? Kena tasawur dulu. Apa dia air musyammas? Untuk air tu jadi air musyammas, tuan-tuan dan puan-puan, dia ada syarat dia. Dia ada syarat-syarat dia. Syarat-syarat air musyammas. 1, dia dipanaskan
di bawah sinar matahari. Nama pun musyammas, betul tak? Daripada perkataan syams. Matahari itu telah memanaskan dia. Syammaza yusyammisu tashmisan. Okey. Dia dipanaskan di bawah sinar matahari. Kedua, ianya disimpan air itu disimpan di dalam bekas yang diperbuat dari besi atau tembaga. Yang sebagian ulama panggil ni sebagai namakan muntabi'. Air itu disimpan dalam bekas yang dibuat besi atau tembaga, okey. Yang ulama namakan bekas tersebut sebagai muntabi'. Muntabi' ni maksudnya bekas yang dibuat daripada besi yang ditempa. Muntabi' ni ditempa. Kita cakap dibentuk lah, dibentuk dengan pengetuk. Okey, dibentuk dengan pengetuk bentuk itu untuk jadi petak contoh. Itu maksud muntabi'. Kalau tuan-tuan dan puan-puan buka kitab fiqh, sebahagiannya akan sebut dia kata fi ina'in muntabi'. Muntabi' tu maksudnya yang dibentuk dengan pengetuk. Ketuk-ketuk kan? So untuk jadi bentuk macam besi, tembaga dan sebagainya. Bukan diperbuat daripada bekas yang daripada emas. Okey, atau perak ya. Sebab emas atau perak dikatakan kalau air disimpan dalamnya, air itu tak jadi air musyammas. Tak jadi air musyammas kalau dalam bekas emas dan perak. Okey. Itu kedua. Ketiga, negara tersebut merupakan negara yang cuacanya sangat panas macam di Hijaz dan Yaman. Ulama-ulama fiqh akan sebutkan syarat ketiga fi qutrin har. Untuk jadi air musyammas dia disimpan di negara yang cuacanya sangat panas macam di Hijaz dan Yaman. Hijaz ni Mekah dan Madinah. Yaman ni terutamanya di Hadramaut. Fuqaha kita sebut terutamanya di Hadramaut. Dan maksud cuaca panas ni tuan-tuan. Maksud cuaca panas ini dia bukan panas-panas yang macam ada kat Malaysia biasanya. Kalau setakat 30 hingga 39 ke darjah Celsius itu tak kira panas lagi. Tak kira panas yang dimaksudkan. Panas yang ulama maksudkan ni panas yang standard di Hijaz dan Yaman. Contohnya 40 lebih. 40 lebih darjah Celsius. Ini yang dimaksudkan. 40 lebih darjah Celsius. Ini yang dimaksudkan. Okey. Jadi biasanya lah kita kata cuaca panas yang ada dekat Malaysia ni dia tak mampu buat air tu jadi musyammas. Biasanya. Okey. Wallahualam, mana tak tahu sekarang mungkin kerana pemanasan global, kita cakap global warming, mungkin cuaca dekat Malaysia naik lebih lah. Kan? Anda tak sempat nak tengok dari sudut sainsnya yang terkini berapa. Tapi kalau boleh mencapai 40 lebih, maka itu yang kita cakap boleh jadi air musyammas. Itu yang kita cakap boleh jadi air musyammas. Okey. So dia berada di negara yang panas cuacanya. Kemudian air tersebut digunakan ketika panas di badan. Ini syarat-syarat yang saya sebut ni penting tuan-tuan dan puan-puan. Syarat-syarat yang saya sebut ni pun penting. Air tersebut digunakan ketika panas di badan. Maksudnya apa? Maksudnya kalaulah air yang musyammas tadi kita gunakan setelah dia sejuk. Ataupun kita yang sejukkan dia, kita bubuh ais contoh. Kita letak dia dalam peti ais contoh. Okey, maka dia tak makruh. Dia tak makruh. Okey. Ataupun kita guna tapi bukan pada badan.
kita guna untuk basuh pakaian dan sebagainya, bukan pada badan kita lah, tak kena badan kita. Kita guna untuk basuh pakaian, basuh kereta, basuh emperan ke apa ke, itu pun tak makruh. Yang makruh kalau kita guna pada badan. Sebab apa? Sebab ulama sebut dulu-dululah, okey. Bila cuaca tu panas sangat, okey, besi tadi yang dia simpan air tu, dia akan mengeluarkan cairan kimia yang akan menjadi seolah macam satu lapisan selaput dekat atas air. Selaput dekat atas air tu. Yang mana cairan daripada kimia tadi, cairan kimia yang keluar daripada besi tadi, yang akan berada di bahagian permukaan air macam selaput kat atas air tu, jika kita guna dan jika kita guna air tersebut dan cairan tersebut kena pada kulit kita, kena pada badan kita, maka dia akan memudaratkan kulit dan badan. Kulit dengan badan kita jadi rosak. Jadi rosak tuan-tuan dan puan-puan. Boleh So sebab itulah dikatakan bahawa air ini makruh. Dan di sana ada beberapa hadis yang hakikatnya dikritik oleh ulama dalam mazhab kita sendiri. Hadis-hadis yang dhaif dinisbahkan kepada, yang diriwayatkan daripada Aisyah dan Sayyidina Umar tentang air musyammas. Kesemuanya dhaif sebab fuqaha dalam mazhab kita yang daripada kalangan muhaddithin macam Al-Imam An-Nawawi dengan Imam Ibn Hajar telah menyebutkan bahawa hadis-hadis ini tak sahih dan tak dijadikan hujah untuk isu musyammas ni. Boleh Jadi apa hukum air musyammas? Sekarang ni pun saya nak tuan-tuan dan puan-puan fokus. Setelah dah faham air musyammas ni, apa hukum dia? Apa hukum air musyammas? Hukum air musyammas mengikut mu'tamad mazhab kita, mu'tamad mazhab Syafi'i, adalah makruh. Dia suci dan menyucikan tetapi makruh. Jadi lepas tuan-tuan dan puan-puan dah faham syaratnya tadi, okey, hukum menggunakan air musyammas ni makruh dalam mazhab Asy-Syafi'i. Okey, rahimahullah. Dan kita ada pandangan yang kedua di dalam mazhab kita. Pandangan yang dipilih, pandangan terpilih kita cakap. Pandangan terpilih siapa ni? Pandangan terpilih Imam An-Nawawi. Pandangan terpilih Imam Nawawi tidak makruh. Itu yang Imam Ibn Ruslan kata tadi, waqtira fi musyammasin la yukrahu. Waqtira dipilih dalam satu pandangan dalam mazhab Syafi'i, pada air musyammas itu hukumnya la yukrahu, tidak makruh. Pandangan siapa sebenarnya? Merujuk kepada Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf bin Murri An-Nawawi. Yahya bin Sharaf Al-Murri An-Nawawi. Okey. Imam An-Nawawi rahimahullah wafat 676 Hijrah. Pandangan peribadi beliau tidak makruh. Sebab apa? Sebab Imam Nawawi kata, kini tuan-tuan dan puan-puan dengar. Okey. Banyak yang kita kena fokus lah bila kita belajar fiqh, kita belajar usul fiqh ni. Ni subjek-subjek yang kita perlu fokus sentiasa. Kita perlukan ketepatan maklumat dalam subjek-subjek macam ni, tuan-tuan dan puan. Terutamanya pada penisbahan pandangan-pandangan ulama dan dalil-dalil mereka. Jadi kata Imam Nawawi, hukum hakam taklifi tadi, hukum hakam taklifi ni seperti wajib, haram, makruh, okay, wajib, sunat, harus, makruh, haram. Okay. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Hukum hakam ini dia mestilah syar'iyah. Dia hukum hakam syarak. Apa maksud hukum hakam syarak? Maksudnya kita tahu dia. Kita tahu hukum tersebut melalui perantara dalil syarak. Melalui perantara dalil syarak. Sebab tu ulama-ulama di dalam usul fiqh, bila mereka ta'rifkan hukum, mereka cakap apa? Mereka akan kata hukum ni adalah itsbatu amrin li amrin aw nafyuhu anhu biwasitati asy-syara'. Apa definisi hukum syar'i?
ithbatu amrin li amrin aw nafyuhu anhu biwasitati asy-syara'. Kita menetapkan suatu perkara kepada perkara yang lain. Contohnya kita menetapkan kewajipan pada perbuatan solat ataupun kita menafikan suatu pada suatu. Contohnya kita menafikan pengharaman makan nasi, contoh. Menafikan pengharaman makan nasi, nafyuhu anhu biwasitati syara' dengan perantara syariat. Dalil. Bila kata biwasitati syara' dengan dalil syar'i. Jadi Imam Nawawi kata, jika melihat kepada dalil syar'i, terutamanya dalil nassi ni maksudnya merujuk kepada Al-Quran dengan Sunnah, tiada di sana dalil khusus yang memakruhkan penggunaan air musyammas sebab menurut Imam Nawawi hadis-hadis yang datang yang mengatakan musyammas itu makruh digunakan adalah dhaif. Sebahagiannya dhaif yang sangat berat. Dhaif jiddan. Okey, dhaifun jiddan. Dan dhaif jiddan ini tak dijadikan sumber dalam hukum. Dhaif jiddan tidak dijadikan sumber dalam hukum. Yang dijadikan sumber dalam hukum adalah hadis sahih li ghairihi, sahih li dhatihi, hasan li ghairihi, hasan li dhatihi, dan hadis dhaif ringan beserta dengan syarat-syaratnya. Baru dhaif ringan tu boleh digunakan dalam hukum. Selain daripada itu tak boleh. Adapun hadis yang tersangat dhaif, maka ianya tak boleh dikuatkan lagi dan ianya tidak boleh dijadikan sumber di dalam hukum. Okey. So Imam Nawawi pilih tak makruh. Itulah maksud pengarang tadi. Waqtira fi musyammasin la yukrahu. Jelas tuan-tuan dan puan? Rangkap ke-86. Wa in bi nafsihi tafat taghayyuru wal ma'ila ka za'faranin yathuru. Dan jika perubahan yang ada dekat air tadi disebabkan najis itu hilang. Okey, sebelum tu saya lupa nak bagi tahu. Saya lupa nak sebut tentang pandangan-pandangan Imam Nawawi. Tadi kita dah sebut pandangan terpilih Imam Nawawi, betul tak? Ada satu maklumat penting yang bagus untuk pelajar-pelajar, penuntut-penuntut ilmu, okey? Peminat-peminat ilmu, pencinta-pencinta ilmu yang ada di rumah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian untuk tahu, iaitu pandangan terpilih Imam Nawawi ni dia tidak mewakili mazhab lah. Dia tidak mewakili mazhab. Dia akan jadi pandangan peribadi. Pandangan yang exclusively peribadi Imam Nawawi. Okay? Dia tak mewakili mazhab. Dan Imam Nawawi ada lakukan perkara macam ni. Okay, beliau ada memilih banyak permasalahan yang tak setuju dengan mazhab Asy-Syafi'i. Okay, dalam sebahagian kitab beliau. Terutamanya, okay, ini untuk maklumat tuan-tuan dan puan, kitab Imam An-Nawawi, kitab Minhajul Muhaddithin. Ataupun nama glamournya Al-Minhaj fi Syarh Sahih Muslim bin Hajjaj. Okay, asal tajuk kitab tu Minhajul Muhaddithin. So, maksudnya kitab Syarah Sahih Muslim oleh Al-Imam An-Nawawi. Sebab itulah kitab Syarah Sahih Muslim. Okay, tuan-tuan dan puan beri perhatian. Syarah Sahih Muslim Imam Nawawi ni kitab yang sangat bagus. Dalam cetakan yang terbarunya, yang ditahqiq oleh Syekh Mazin Sarsawi, lebih kurang 15 jilid. Sangat bagus. Cuma dalam Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi banyak sebutkan pandangan peribadi beliau, terpilih beliau. Sebab kitab Al-Minhaj, okay, dengan maksud Syarah Sahih Muslim ni, Imam Nawawi tidak confinekan, tidak hadkan dirinya untuk terikat dengan mazhab. Dia tak sama macam kitab-kitab Imam Nawawi yang lain yang Imam Nawawi tulis dalam keadaan Imam Nawawi nak raikan pandangan mazhab dan nak sebutkan pandangan yang muktamad dan kuat dalam mazhab. Sebagai contoh, seperti kitab Imam Nawawi Al-Majmu', Syarah Al-Muhadzab. Al-Majmu' ni kitab Imam Nawawi yang mana beliau menghuraikan kitab lain namanya Al-Muhadzab oleh Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Okay? Dalam Majmu' Imam Nawawi nak
bawakan pandangan muktamad. Dan kalau Imam Nawawi bawa pandangan peribadi pun beliau akan sebutlah, tapi beliau akan bawa pandangan mazhab yang utama dulu, yang muktamad dulu. Okey. Begitu juga kitab Imam Nawawi yang lain seperti kitab At-Tahqiq. Walaupun kitab At-Tahqiq ni tak siap ditulis sampai dekat bab musafir, solat musafir kalau nak tak silap. Bab musafir. Solat orang yang bermusafir. Maksudnya jamak dan qasar kalau nak tak silap. Okey. Jadi berbeza dengan Syarah Sahih Muslim. Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi banyak ada pandangan pilihan peribadi beliau sendiri yang biasanya tak menepati mazhab lah. Kenapa? Kerana Imam Nawawi melihat ada dalil lain yang lebih kuat. Berpegang dengan hujah dan dalil lain yang lebih kuat. Dan ini tak pelik. Sebab Imam Nawawi itu seorang mujtahid. Okay. Dan seorang mujtahid itu memang haknya untuk dia beramal dengan apa yang dia melihat kuat. Untuk dia beramal dengan apa yang dia melihat rajih berdasarkan pengetahuan dia terhadap dalil dan ilmu-ilmu yang sepatutnya. Itu memang hak dia. Dan jika dia ada masa dan kemampuan, dia wajib ijtihad untuk tahu hukum sebagai seorang mujtahid. Memang fardu bagi dia untuk tahu hukum dengan cara ijtihad, bukan dengan cara taklid. Jadi tak peliklah kenapa Imam Nawawi buat macam tu. Okey, itu memang hak beliau. Adapun kita yang bukan mujtahid, yang ada pada zaman sekarang ni, yang kita ni jauh sekali tuan-tuan dan puan daripada menjadi mujtahid. Ya, jauh. Kita ni jauh daripada menjadi mujtahid. Kalau ada siapa yang dirasa diri dia mendekati darjat ijtihad ataupun dia rasa darjat ijtihad itu boleh dicapai dengan mudah, tak jauh dah daripada dia, ketahuilah bahawa dia telah tersilap dengan kesilapan yang fatal. Okey, sebab darjat ijtihad ni sangat jauh sampai. Tak mustahil. Tak mustahil sebab kita memang ada mujtahid pada zaman sekarang. Dan mujtahid ini mengikut pandangan yang kuat daripada kalangan ulama akan ada sentiasa pada setiap zaman. Kan? Hanya sahaja syarat dia susah. Syarat dia susah. Bukan semudah yang sebagai orang ingat. Dia bukan menguasai satu dua ilmu tapi menguasai berbelas cabang ilmu. Paling kurang syaratnya dia hafal Quran lah. Utamanya ayat hukum. Okey. Quran, ayat hukum terutamanya. Tapi Al-Quran secara umum. Sebab tidak pernah kita ketahui ada mujtahid dalam umat Nabi Muhammad SAW ni yang tak hafal Quran. Okay. Dan selain daripada tu, dia sangat menguasai ilmu usul fiqah, fiqah 4 mazhab, menguasai hadis, menguasai ilmu-ilmu alat nahu, saraf, balaghah, mantiq, usul tafsir, ulumul hadis dan sebagainya. Okey, barulah kita masuk rangkap ke-86. Wa in binafsihi intafat taghayyuru wal ma'ila ka za'faran yathuru. Dan jika perubahan itu hilang atau tiada dengan sendirinya atau dengan menambahkan air, bukan dengan menambah sesuatu seperti za'faran, maka air itu menjadi suci. Apa nak dibincangkan oleh Imam Ibn Ruslan dalam rangkap ni tuan-tuan dan puan? Imam Ibn Ruslan nak bagi tahu dekat kita bagaimana proses nak bersihkan air yang telah jadi air najis tadi, air mutanajis tadi. Macam mana nak bersihkan? Dengan maksud lain, adakah kita kata bila air itu dah jadi air najis maka dah tak ada peluang dah untuk guna langsung? Dah tak boleh untuk disucikan atau kita kata purifykan lagi, purifykan semula? Kan? Jawapannya tidaklah. Jawapannya kita memang boleh sucikan air yang najis tersebut. Kita boleh sucikan dia dengan cara-cara tertentu yang mana setelah ianya disucikan, setelah ianya disucikan, kita boleh guna air itu untuk wuduk dan mandi wajib dan sebagainya. Okey. So macam mana cara kita nak sucikan ni? Dekat sini Imam An-Nawawi pula, Imam Ibn Ruslan. Imam Ibn Ruslan sebutkan dua cara. Dua cara. Wa in binafsihi, dan sekiranya air itu menjadi suci dengan diri dia sendiri. Wa in binafsihi intafat taghayyuru. Air itu menjadi suci dengan diri dia sendiri.
Dengan diri dia sendiri, perubahan yang ada dekat dia disebabkan najis tu hilang. Contohnya apa tuan-tuan dan puan? Mungkin kita ada air yang lebih daripada 2 qullah, dimasuki najis pada dia. Kemudian berubah dia punya sifat dia dari sudut bau. Okey, kita pun macam, memang air ni tak boleh guna ni, bau dia berubah. Kita dah buang zat najis yang masuk tu, tapi kekal air tu masih ada bau najis tu. Tak boleh pakai. Cuma kita biar beberapa hari, kita biar, dan tuan-tuan dan puan-puan mungkin akan fikir, ini tak praktikal pada zaman sekarang. Zaman sekarang, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengurniakan kita air yang banyak ni. Kan zaman sekarang kita ada air yang sangat banyak dekat Malaysia ni, alhamdulillah. Kalau kita diuji dengan air pun dekat kawasan KL Selangor ni, kan. Kawasan KL Selangor yang masyhur selalu diuji dengan air, ujian yang kena dekat kita tu sekejap-sekejap lah. Walaupun tak patut berlaku, tapi dia dari sudut pentadbirannya, tapi sekejap-sekejap lah, kan. Bukanlah yang macam negara-negara lain yang jauh lebih tidak bernasib baik seperti kita. Jadi kita kena mensyukuri nikmat air yang dekat negara ni lah. Jadi ada orang mungkin akan cakap, apa hukum yang kita belajar kat Zubat ni? Hukum ni tak praktikal atau tak sesuai zaman sekarang. Dia tak sesuai melihat kepada konteks negara kita yang banyak air lah. Tapi untuk negara lain yang tak banyak air, atau negara lain yang padang pasir contohnya, kan, sangat penting untuk mereka tahu hukum hakam. Dan sangat penting untuk kita juga yang mana, okay, kita tak tahu, mungkin Allah akan uji kita satu hari nanti dengan keadaan-keadaan sebegini. So kita kena tahu, okay. Jadi katakanlah kita berbalik kepada kes tadi, ada najis masuk dalam air, air najis, zat najis masuk dalam air, kemudian kita dah keluarkan zat najis tersebut. Tapi air tu dah berubah sifat dia, dari sudut bau dia dah berubah. Okay, bau dia dah berubah. Kita pun biarkan berapa hari air tu, biar. Lepas 3-4 hari kita datang, kita tengok balik air tu, tengok air tadi dah hilang bau najis tadi. Tak dah. Dia bau biasa je. Dengan sendirinya setelah beberapa hari hilang. Apa hukum air tu? Air tu tadi menjadi suci. Itu dipanggil proses air itu menjadi suci dengan diri dia sendiri. Wa in bi nafsihin tafattaghayyuru. Itu yang pertama, okey? Menjadi suci dengan diri sendiri. Yang kedua, wal ma'i. Maksudnya wa in bil ma'in tafattaghayyur. Maksudnya sekiranya perubahan yang disebabkan oleh najis tadi hilang kerana kita tambah air. Kita tambah air, tuan-tuan dan puan, sehingga najis yang ada ataupun sifat yang berubah yang disebabkan najis ada dalam air tadi, sifat berubah yang ada kat dalam najis yang dalam air tadi dia hilang. Sekejap saya nak padam sekejap. Okay. Macam mana kalau kita tambah air? Proses tambah air ni dipanggil proses apa? Dipanggil proses dalam ilmu fiqh mukasarah. Mukasarah, dipanggil mukasarah. Mukasarah ni maksudnya kita panggil apa tu? Kita cakap tambah air. Jadi kalau kita ada air yang telah berubah sifat dia kerana najis pada bau, rasa atau warna dia, kemudian kita tambah air, tambah sampai lebih 2 kolah. Okey. Tengok hilang, najis tu hilang. Najis tu hilang. Ataupun bukanlah najis tu hilang, perubahan tadi hilang. Tengok warna dia kembali kepada warna air macam biasa. Bau dia macam air biasa. Rasa dia macam air biasa. Jika dengan kita tambah air sampai dia jadi lebih 2 kolah, dah hilang sifat. Hilang perubahan, okay? Perubahan sifat yang dibuat oleh najis tadi, maka air itu menjadi suci. Sebagai contoh tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada bekas air contoh, okey, yang besar lah, bekas air besar, jatuh pada dia najis, mengubah dia punya warna dia. Kita pun buka pipe, kita tambah air dekat bekas tu, tambah, air tu pun sampai lebih 2 kolah dan hilang warna tadi, air tu kembali menjadi
suci. Air tadi kembali menjadi suci. Okey, jelas Itu masuk pengarang wal ma'i. Kemudian la ka za'faranin yathuru. La ka za'faran. Apa maksud tidak seperti za'faran ni? Za'faran ni adalah satu, kita cakap daripada keluarga-keluarga spices kan. Keluarga-keluarga spices yang dia ada warna tersendiri, merah atau kuning. Dia betul tak warna za'faran? Imam Ibn Raslan dekat sini nak isyaratkan kepada kita apa hukum air yang kalau dia dijatuhi najis dan berubah sifat dia. Okey. Tetapi sifat tadi yang berubah pada air itu, kita boleh tutup dia. Kita boleh tutup dia, tuan-tuan. Kita tutup dengan apa? Contohnya kalau air tu warna dia jadi warna coklat, kita masukkan za'faran, spices tu, za'faran tu, warna air tu berubah menjadi normal balik. Ataupun kita letak sabun ke ataupun pewangi ke, yang mana kalau air tu sifat dia dah berubah dari sudut bau kerana najis, katakan air tu bau busuk contohnya, kita ambil Febreze kan, spray. Kita pun tembak Febreze tu, kita spray berapa kali, cop kita tembak. Tengok-tengok hilang bau najis tu. Kita tembak 3-4 kali, hilang bau najis tu. Adakah kira air tu suci? Sekarang ni bau dah tak ada dah. Adakah kira air tu suci? Jawapannya tak suci. Jawapannya tidak suci. Jadi itu maksud Imam Ibn Raslan, la ka za'faranin yathuru. Sebab ini adalah usaha-usaha untuk mengcoverkan, untuk tutup je. Mengcoverkan, untuk mentutup je. Untuk menutupi ataupun nak cover je sifat air tu yang dah berubah. Dia tak hakikatnya mengubah air tu menjadi suci pun. Dia just nak tutup je. Dia just nak cover je ada berlaku perubahan. Hakikatnya air tu dah pun berubah dan dah pun menjadi air yang mutanajjis. Okey? Jelas tuan-tuan dan puan-puan kalau tuan-tuan dan puan tak jelas boleh tanya. Itu kaedah dia. Dalam kelas dengan Ana ni kalau tak jelas tak tanya. Okey. Kemudian rangkap terakhir untuk fasal berkaitan dengan air ni, wa kullu mastu'mila fi tathhiri fardin wa qalla laysa bit tahuri. Okey. Dan segala air yang dipakai untuk bersuci yang wajib, maksudnya taharah yang fardu, yang Ana dah pernah ajar pada minggu lepas atau 2 minggu lepas. Apa dia taharah fardu? Seperti basuhan pertama kita berwuduk. Basuhan pertama kita bila mandi wajib pada mana-mana bahagian badan kita mula tuang air. Itu dipanggil taharah fardu. Air yang telah digunakan untuk taharah fardu ini, yang telah pun terpisah dari badan orang itu, jika kita kumpulkan dan ianya sedikit, sedikit ni maksudnya kurang daripada 2 kullah. Sedikit ni maksudnya kurang daripada 2 kullah. Maka hukumnya ianya tidak suci dan menyucikan. Ianya hanya suci. Dia suci je tapi tak menyucikan. Nak basuh baju, basuh kereta boleh lah. Tapi tak boleh guna untuk wuduk dan mandi wajib. Dia suci tapi tidak menyucikan. Ini isyarat kepada perbahasan yang kita dah bahas, iaitu perbahasan air musta'mal. Dan disebutkan dekat sini waqalla, dia kurang daripada 2 kullah. Maka akan timbul persoalan, macam mana kalau air itu lebih daripada 2 kullah? Macam mana kalau air musta'mal yang dikumpulkan ini, kita kumpul, kita letak dia satu tempat, dia jadi lebih daripada 2 kullah? Muktamad dalam mazhab Asy-Syafi'i, air musta'mal yang dikumpulkan sampai melebihi 2 kullah adalah tahur, dengan maksud suci dan menyucikan. Saya ulang balik. Muktamad dalam mazhab kita, air musta'mal jika dikumpulkan dan ianya melebihi 2 kullah,
maka ianya menjadi air yang tahur, suci dan menyucikan. Boleh pakai. Untuk wuduk boleh pakai, untuk mandi wajib dan sebagainya. So penting dekat sini syarat sikit tadi, qaid sikit ni. Fardin wa qalla laisa bit-tuhuri. Okey, selesai. Kita dah habis membicarakan bab air. Tuan-tuan dan puan-puan mungkin sedar atau tidak sedar, kan? Kita celik mata, buka mata, celik mata, tutup mata, celik buka mata, tutup mata, tutup mata, celik mata, tutup mata, celik mata, tengok-tengok dah habis dah bab air. InsyaAllah besok pula. InsyaAllah minggu depan kita akan masuk pada bab najis. Bab najis pun sangat penting. Dan keistimewaan bab najis di dalam Nazam Zubat oleh Al-Imam Ibn Raslan ni, Imam Ibn Raslan memilih jalan yang kedua daripada kalangan fuqaha, jalan yang lebih bagus, cara yang lebih bagus, cara yang lebih efektif untuk membahaskan najis, iaitu untuk menyebutkan terus apa dia najis. Sebab di kalangan fuqaha kita, dalam nak membahaskan tentang najis, ada dua cara atau metod utama. Satu, memberikan definisi. Memberikan definisi dan cuba, sebenarnya bila pakai definisi dia jadi susah. Dia jadi lagi susah. Bila kita pergi kepada mutawalat, buku-buku yang lagi detail dalam mazhab, definisi ni susah sebab dia akan perlu bawa banyak, dipanggil ihtirazat lah, dalam ilmu pembuatan definisi ni. Definisi ni akan jadi panjang dan berjela-jela, susah. Jadi cara kedua yang lebih efektif dan lebih mudah, efisien untuk tahu apa dia najis adalah apa yang ulama dalam mazhab kita istilahkan sebagai cara ta'dad. Ta'dad ni maksudnya kita kira. 1, 2, 3, 4. Maksudnya kita kira apa dia najis. Yang pertama sekian-sekian, yang kedua sekian-sekian, yang ketiga sekian-sekian sampailah habis. Ini cara yang lebih efektif. Dan ini cara yang dipakai oleh Imam Ibn Raslan, yang mana kalau tuan-tuan dan puan-puan hafal rangka Imam Ibn Raslan berkaitan dengan najis ni, tuan-tuan dan puan-puan hafal hampir semualah. Kan? Okey? So itu insya-Allah kita akan mula bicarakan pada minggu hadapan. Jadi ana buka ruang untuk apa-apa pertanyaan, soal jawab ataupun nak minta ana ulang hurai semula. Kalau ada. Okay, siapa-siapa yang nak tanya ke, dia nak minta ana ulang hurai ke apa ke, boleh. Ada? Nak minta huraian semula ataupun apa-apa persoalan? Tak ada soalan. Okey. Jika tak ada soalan, maka sampai sini sahaja kuliah kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan. Tuan-tuan dan puan-puan jangan lupa untuk ulang kaji apa yang kita dah belajar. Okey, tengok balik nota dan sebagainya. InsyaAllah kita berjumpa pada minggu hadapan. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah tersilap cakap daripada diri anda sendiri. Semoga tuan-tuan dan puan-puan semua mendapat manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.